Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adam Barik. Saya ingin membentangkan tentang kertas kerja pertandingan kayak pecut peringkat antarabangsa Putrajaya. Ini ialah ahli kumpulan saya, Azizi Aiman bin Ali, Muhammad Syami Taqiyuddin dan Muhammad Adam Barik iaitu saya. Objektif pertandingan untuk memperkenalkan Malaysia sebagai venue utama dalam kalender utama Badan Penganjur. Ini ingin untuk menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat ataupun pusat penganjuran utama bagi sukan kayak di dalam kalender badan yang menganjur. Kedua, memperkenalkan sukan kayak pecut ke masyarakat Malaysia dan sebagai salah satu sukan baru. Ini akan memperkenalkan satu jenis sukan yang baru kehadap masyarakat Malaysia yang pada waktu sekarang, dan seterusnya meningkatkan pelancongan sukan untuk ekonomi negara. Latar belakang sukan kayak pecut di Malaysia. Acara ini dimulakan pada Sukma tahun 1992 dengan kategori TK1 dan TK2. Secara tradisinya, jarak yang dipertandingkan ialah 500 dan 1000 meter. Untuk edisi Sukma 2008, acara 200 meter ditambah dan dipertandingkan dan seterusnya menjadikan ini sebagai acara wajib untuk setiap kali Sukma Malaysia. Tentatif perjalanan untuk pertandingan ini ialah pada sekitar bulan 3, itu April hingga Mei tahun 2021, tetapi tertakluk pada SOP COVID-19 yang dikenakan terhadap Malaysia. Seterusnya, ia merangkumi 200, 500 dan 1000 meter untuk kategori K1 dan K2. Kategori ini dipertandingkan, kategori yang dipertandingkan termasuk Under 23, Masters and Open event. Pertandingan akan berlangsung selama 7 hari. Pada hari pertama, pendaftaran peserta yang akan diuruskan oleh pengurus pasukan. Seterusnya, inspection of equipment untuk untuk memastikan peralatan seperti kayak, pendayung dan peralatan lain ikut spesifikasi yang dibenarkan oleh badan yang berwajib. Seterusnya, pertandingan hari ketiga hingga 5, itu keenam, heats for semi-final, iaitu pertandingan saringan untuk menentukan peserta ke semi-finals, dan seterusnya pada hari terakhir kita akan lakukan pertandingan finals dan closing ceremony. Jadual masa untuk peserta bermula pada hari pertama, iaitu pada 8 pagi sehingga 5.30 petang ialah pendaftaran peserta. Seterusnya, inspection of equipment, mana peserta perlu menghantar peralatan dan equipment mereka untuk diinspect. Seterusnya, hits akan dilakukan pada 3 hari. Hari pertama Under 23, seterusnya hari kedua Masters, dan hari terakhir akan Open event.
Selepas habis heats, kita akan lakukan semi-finals iaitu Under 23 dan Masters bagi sesi pagi dan seterusnya open category pada sesi petang. Dan final day, kita akan pertandingkan semua kategori pada sesi pagi dan sesi petang ialah closing ceremony. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizi Aiman bin Ali. Saya pelajar daripada FTKEE 2BEI S11. Okey, pada hari ini saya ingin memberitahu peraturan-peraturan untuk peserta semasa pertandingan kayak pecut yang dijalankan oleh kami. Yang pertama, umur mestilah daripada 20 tahun sehingga 35 tahun sahaja. Ini kerana kami tidak ingin mengambil risiko untuk mengambil bawah 20 tahun dan atas 35 tahun atas sebab-sebab tertentu. Okey, yang kedua, peraturan keselamatan. Peraturan disiplin kayak pecut, spesifikasi bot yang diperlukan. Panjang maksima untuk K1 adalah 520, berat minima ialah 12, K2 650 panjangnya dan 18 kilogram berat minima, K4 1100 panjang dan berat minimanya untuk K4 30, C1 panjang maksimanya 520, berat minimanya 14 kilo, C2 panjang maksimanya 650 dan berat minimanya ialah 20. Akhir sekali untuk C4 panjang maksima 900 cm dan berat minimanya ialah 30 kg. Seterusnya, spesifik kayak. Antara kayak yang dibenarkan mempunyai hanya satu kemudi, rada. Jenis kayak yang dibenarkan hanya jenis sit in, bukan sit on top. Tidak ada bahagian bot termasuk tempat duduk dan sandaran kaki yang mungkin memiliki bahagian bergerak yang dapat digunakan untuk membantu mendorong kapal dengan cara yang memberi atlet kelebihan yang tidak adil. Nama atlet mesti diletakkan di setiap sisi perahu di bawah kokpit. Kayak perlu diletakkan nombor, plat putih tulisan hitam ke kedua belah. Yang kedua, peralatan keselamatan. Kayak perlu dalam keadaan baik, tidak bocor, supaya tetap terapung apabila disisi dengan air. Yang kedua, bahagian badan atlet tidak boleh disangkut ataupun dipasang apa-apa peralatan ke kayak. Kiranya tidak adil. Peraturan disiplin kayak pecut. Yang ketiga, saringan dan peringkat akhir. Kurang-kurangnya 3 kayak mestilah masuk sebelum perlumbaan dapat diadakan. Sekiranya bilangan penyertaan lebih tinggi daripada bilangan lorong, perlumbaan saringan hits diperlukan. Pembahagian bot untuk saringan ditentukan dengan menarik undi atau mengikut ranking. Selepas peringkat saringan selesai, pemenang akan ke peringkat suku separuh dan akhir mengikut jadual yang disarankan oleh Persatuan Kanu Antarabangsa. Pengurusan pertandingan. Antara pengurusan pertandingan yang akan kami jalankan, kami akan mengikut antarabangsa punya jawatankuasa. Yang pertama, ketua pegawai iaitu chief official. Yang kedua, ketua hakim, chief judge. Yang ketiga, timbalan ketua hakim, deputy chief judge. Yang keempat, pengurus pertandingan, competition manager. Kelima, pengawal board controller. Yang keenam, permulaan starter. Yang ketujuh, penjajah liner. Yang ke-8, pengadil course umpires. Yang ke-9, hakim garis penamat finishing line judge. Yang ke-10, penyiar announcer. Yang ke-11, pegawai perubatan medical officer. Ini antara jawatan-jawatan yang akan ada dalam pertandingan yang kami anjurkan. Yang kelima, permulaan pertandingan. Atlet mesti berada di atas air kawasan permulaan 3 minit sebelum masa mula yang ditentukan bagi perlumbaan yang kami jalankan. Yang kedua, kawasan perairan dalam jarak 100 meter dari garis permulaan. Yang kedua, 2 minit sebelum waktu permulaan yang ditentukan bot mesti berada di lorong perlumbaan yang telah ditetapkan. Selepas itu, perlumbaan mesti dimulakan tanpa merujuk kepada atlet yang tidak hadir.
Apabila diberi syarat oleh starter, atlet akan mengambil kedudukan perlumbaan yang ditetapkan. Seterusnya, pengadil aligner akan menaikkan bendera putih selepas semua bot diselaraskan. Selain itu, sekiranya pemula tidak berpuas hati dengan barisan pemain, dia akan memanggil stop dan memulakan prosedur permulaan lagi. Selain itu, pemula akan memulakan perlumbaan ketika dia berpuas hati bahawa semuanya memenuhi persetujuannya. Permulaan pertandingan. Okey. Yang first sekali, perintah permulaan adalah ready, set dan go. Dan mereka dilepaskan untuk memecutkan kayak masing-masing. Pada arahan ready, atlet dalam posisi bersedia untuk mendayung. Pada arahan set, atlet meletakkan dayung mereka dalam kedudukan catch. Lepas itu, para atlet mesti tidak mendayung ke hadapan atau tindakan ini akan dianggap menjadi permulaan yang salah. Bot tidak boleh bergerak ke hadapan dalam prosedur permulaan. Terusnya, apabila berpuas hati dengan kedudukan dan perhatian atlet, pemula akan menyatakan go atau tembakan atau bunyi yang kuat. Permulaan pertandingan. Sekiranya terdapat kesalahan semasa permulaan, pemula mesti segera memberi isyarat bunyi buzzer yang kuat. Semasa mendengar bunyi isyarat, semua atlet perlu berhenti mengayuh dan mengikuti arahan pemula untuk permulaan baru, mula semula ataupun restart. Sebelum permulaan baru, pemula mesti mengenal pasti atlet atau bot yang membuat kesalahan dan beri mereka peringatan. Sekiranya berlaku permulaan kedua yang salah oleh atlet atau kayak yang sama, bot akan hilang kelayakan di SQ dari perlumbaan dan mesti meninggalkan kawasan permulaan dan pertandingan dengan segera. Akhir sekali, pemula juga boleh membatalkan pertandingan sekiranya berlaku keadaan yang tidak dijangka, contoh kerosakan peralatan permulaan. Semasa pertandingan, dalam perlumbaan hingga 1000 meter, atlet mesti menjaga keseluruhan kayak mereka di kawasan tengah lorong mereka dari awal hingga akhir. Apabila berlaku penyimpangan, kayak mesti kembali segera ke kawasan tengah lorong. Sekiranya kayak gagal dikawal ataupun memperoleh kelebihan dalam perlumbaan, penyertaan boleh dibatalkan, DSQ ataupun disqualified. Kayak yang terkeluar dari lorong yang ditetapkan akan hilang kelayakan DSQ dari acara tersebut. Sekiranya kayak terbalik, capsize, atlet hilang kelayakan DNF dari perlumbaan. Pengadil khusus berhak untuk menghentikan perlumbaan yang dimulakan dengan betul sekiranya halangan yang tidak dijangka timbul dengan menggunakan bendera merah dan isyarat bunyi yang kuat. Atlet mesti berhenti mendayung dan menunggu lebih jauh arahan. Sekiranya dayung patah, atlet tidak boleh diberikan pendayung yang baru. Garisan penamat pertandingan. Kayak menamatkan perlumbaan ketika bow melintasi garisan penamat dengan semua pendayung ahli pasukan di dalamnya. Hakim garisan penamat akan menentukan pemenang pertandingan berdasarkan urutan kapal yang tiba. Sekiranya 2 atau lebih kapal melintasi garisan penamat pada masa yang sama, mereka akan mendapat klasifikasi yang sama pada peringkat akhir. Okey, ini adalah antara contoh susun atur pertandingan yang akan diadakan. Tapak pertandingan. Mengikut standard antarabangsa kami gunakan, terdapat 9 lorong disediakan. Sekurang-kurangnya 5 jam sebelum pertandingan bermula, segala pengurusan tapak pertandingan kami telah selesaikan. Garisan permulaan dan akhir mesti ditandakan dengan bendera merah. Lebar setiap lorong sekurang-kurangnya 9 meter lurus tanpa halangan. Kedalaman air sepanjang lorong sekurang-kurangnya 2 meter. Okey. Dan akhir sekali, setiap lorong perlu ditandakan dengan pelampung. Jarak antara pelampung tidak lebih daripada 25 meter. Okay, ini antara gambar yang boleh saya tunjukkan. Ada contoh. Okey, sekarang saya akan cerita tentang peralatan yang akan disediakan. Hanya 3 peralatan saja yang dapat kami sediakan. Jaket keselamatan, topi keselamatan dan wisil. Dan lain-lain peralatan dikenaki bawa sendiri dan kami akan memberitahu sama ada peralatan tersebut disahkan oleh pegawai-pegawai kami sama ada ia dilepaskan ataupun tidak boleh mengikuti pertandingan ini. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nama saya Muhammad Syamli bin Taqiyuddin daripada BEI.
tahun 2 BEI Section 1 Group 1. So hari ni saya nak teruskan pembentangan saya pasal berkenaan dengan pembentangan bajet yang perlu dikeluarkan untuk menjalankan aktiviti atau acara kayak pecut. So pada umumnya, so kita boleh tengoklah kat sini. So kat sini kita boleh tengok bahawa inilah gambaran Tasik Putrajaya. So airnya amat tenang dan tak berkocak lah air dia. So memang kat tepi ni ada kawasan penempatan, kat sini ada port untuk boot, dan memang kat sini memang banyak dan selalu sangat aktiviti kanu ataupun kayak dibuat lah untuk pada orang public. Siapa yang nak merasa nak mencuba, memang boleh datang sini nak berlatih ke training. Memang Kelab Tasik Putrajaya ni sediakan segala dia punya kemudahan lah. Okay, so kita berbalik pada topik. So apakah bajet yang perlu kita keluarkan? So ini adalah yang kita orang conduct ni adalah hanya satu acara yang kecil dan kita orang dah cut cost. Okay, so kita boleh tengok kat sini penyewaan tapak bagi Tasik di Kelab Tasik Putrajaya. So kita orang dah survey, memang tempat ni memang amat sesuai lah sebab air dia yang airnya yang tenang dan tak berkocak dan memang rata lah air dia. So sebab memang mengikut spesifikasi daripada kayak pecut, so kita main dekat air dan permukaan air yang rata betul. Okay, so memang kawasan di Tasik Putrajaya ni memang amat sesuai. So dan kayak pecut ni juga sekurang-kurangnya 2 meter dia punya kedalaman air dia. So Tasik ni pun memang mengikutlah semua spesifikasinya sebab Tasik Putrajaya ni mempunyai kedalaman sedalam 6 meter. So 6.6 meter. So memang agak dalam lah, dah nak pergi ke 7 meter juga. So memang amat luas. Satu lagi memang dia punya space dia tak payah nak tak perlu ni lagi lah, tak perlu risau lah sebab dia mempunyai keluasan sehingga 650 hektar. Memang sangat-sangat besar dan memang amat sesuai untuk membuat aktiviti sukan air lah. Okay, so kita boleh tengok harga dia 5,000 sehari daripada 7am sampai 7pm. So apa-apa kalau ada nak lanjutkan apa-apa, memang bolehlah berhubung dengan pihak pengurusan dekat Kelab Tasik Putrajaya ni. Okay, so keduanya ialah Bayu Launch. So kita perlu juga nak sewa dia punya launch lah untuk kita nak jalankan acara taklimat sebelum competition ni kan. So mesti ada nanti, lepas tu ada majlis penutupan yang payah daripada siapa-siapa ke. So kita dah survey harganya di Kelab Tasik Putrajaya ni ada punya launch sekitar RM350 untuk 2 jam pertama, dan jam seterusnya dapatlah RM150. So kita dah calculate dalam anggarannya ialah 1,900 sehari. So seterusnya ialah jamuan makan. So benda ni memang perlulah untuk nak officialize kita punya majlis. So mesti ada jamuan makan terlebih dahulu, lunch, high tea untuk special guest contohnya. So kita anggarkan RM1,488 untuk makanan ringan sahaja. Okay, seterusnya ialah banner, banting dan hiasan majlis untuk nak bagi orang nampak lah majlis ni tengah berjalan kan. Contohnya orang nampak tepi. So macam mana nak tahu, okay ni betul lah lokasi dia kan untuk partisipan yang dah serta. So kat mana dia tercari tempat ni. So benda-benda ni perlu untuk nak guide dan navigate lah sampailah ke tempat di Kelab Tasik Putrajaya ni. Walaupun Kelab Tasik Putrajaya ni memang boleh senang cari, tapi macam mana kita nak tunjukkan lah kita punya acara tu memang meriah lah. Okay, so kita memang perlukan benda-benda macam ni. So guys, sekitar RM500. So seterusnya benda ni amat penting, ialah paramedik. Paramedik ni untuk menjamin keselamatan lah, apa-apa ada kecederaan ataupun kemalangan yang berlaku. So memang perlulah paramedik ni. So kita ada survey
St. John lah. St. John ni memang memang sangat umum lah orang gunakan St. John untuk bantuan paramedik. So sekitar harganya juga sekitar 2,200 sehari. Tengok bergantung kepada event lah, tengok event tu macam mana, besar macam mana. So ini baru untuk macam yang sederhana lah, tak besar. Okay, so seterusnya juruacara komentator. So benda ni penting untuk nak memeriahkan majlis. So dalam RM250 sehari. Seterusnya sewa perlengkapan sukan di track seperti track floating ball, floating, starting dan finish line. So bendera merah, line flag sebelum dan garisan mula, bendera merah garisan mula, bendera merah garisan penamat, dan participant number tag lah. So benda ni amat penting. Barang-barang ni juga akan digunakan nanti. So harganya nak sewa dalam sekitar RM600. So okay, seterusnya adalah PA system. Benda ni memang penting sangat. Dan menyewa PA system ni agak-agak mahal jugalah. Boleh ini pun dianggarkan dalam RM2,500. Okay, so benda ni penting lah untuk semua benda kan, PA system ni. So seterusnya pasukan keselamatan maritim. So tempat ni memang strategik lah, memang sebab kelab tasib berjaya ni dekat betul tu kat tepi dia ada satu bangunan untuk ni lah, untuk pasukan maritim lah dia punya bangunan dia. So memang senang nak promote lah, bukan promote, nak offerkan lah kat diorang benda ni. So nanti memang diorang akan bantu pasukan maritim ni nanti. So benda ni kita, sebab ni government kan, so kita anggarkan lah bagi saku hati ataupun voucher bernilai RM250. Okay, so seterusnya pengadil untuk nak mengadili acara lah nanti. Perlu juga RM500 kita upah. So yang seterusnya, okay, ni yang paling mahal lah. Memang perlulah kan untuk hadiah mereka, siapa yang menang apa semua, dan sagu hati untuk ni lah siapa yang menyertai lah acara ni. So sekitar dalam RM7,000 kita anggarkan. Okay, ke-13 kemah kanopi untuk penonton. Okay, so kita sewa, contohnya kita sewa 4 buah kemah. Okay, anggarannya RM1,000. Okay, seterusnya kru tim ni perlu juga, sebab untuk kita tak boleh nak handle seorang. So kita mestilah 2 orang kita percaya untuk nak di bawah kita lah, untuk nak tengok, nak memantau setiap pasukan ni berjalan dengan lancar. So kita perlu ada juga macam penyelaras majlis. Penyelaras majlis tu kita lah, betul. So siapa yang in charge bagi makanan, nak tengok makanan sampai apa semua. So benda ni amat penting. So yang seterusnya keselamatan. So siapa nak memantau pasal keselamatan dan hadiah dan pendaftaran. So benda ni penting juga, orang nak masuk untuk kaunter pendaftaran, untuk nak charge bagi hadiah, nak kemas-kemaskan hadiah apa semua. So benda ni perlu. So kita anggarkan kita upah lah kat kita punya kru dalam RM1,000 untuk semua orang. So yang seterusnya buku program. So benda ni macam nak officialize lah kita punya acara. Contohnya kita tak bagi kat semua orang pun buku program, kita just bagi dekat special guest je, macam contohnya VVIP yang kita jemput. Contohnya siapa lah kita jemput untuk nak bagi penyampaian hadiah. Contohnya kita dekat dalam ni nanti saya akan ceritakan siapa yang akan dijemput. So buku program ni hanya dalam berapa biji. So kita anggarkan dalam RM200. So acara ni adalah acara yang kecil-kecil, bukanlah kecil-kecilan, memang kecil lah dan tak besar, bukan peringkat antarabangsa. So ini pun kos dia memang agak besar. So kita dah jumlahkan, jumlahnya ialah RM24,388. So memang agak mahal.
Okay, so kita boleh nampak lah. So ni gambaran Kelab Tasik Putrajaya. Boleh nampak dia punya port lah kan. So memang nice. Memang tempat dia memang air tenang. Angin pun tak kuat sangat. Memang angin sepoi-sepoi je. Memang nice kat sini. So seterusnya okay, inilah gambaran Bayu Lounge. Memang kawasan tutup, sejuk, memang selesa kat sini. Dekat dalam Kelab Tasik Putrajaya ni. So memang banyak fasiliti yang diorang provide lah, memang diorang sediakan untuk kita nak, siapa yang nak buat acara, contohnya berkayak, berkanu semua. So untuk sukan-sukan air memang sangat-sangat digalakkan kat sini. So seterusnya, so ni gambaran tapak lokasi berkayak di Tasik Putrajaya. So nampak memang dah biasa dah kayak, kanu dah dijalan kat sini. So bukan benda yang asing lagi lah. Memang kita orang pergi sendiri pun dekat Tasik Putrajaya ni memang banyak aktiviti air dijalankan kat sini. So kita perlulah ada plan kecemasan. So apa-apa yang terjadi nanti, so kita ada backup plan. So yang pertamanya adalah jika ada sebarang kecederaan atau kemalangan yang serik kepada peserta boleh dihantar ke hospital yang berdekatan di Hospital Putrajaya. So kalau paramedik tak boleh nak handle macam contohnya kemalangan yang serius, so perlukan bantuan yang lebih besar lah, yang lebih tinggi. So kita boleh hantar ke Hospital Berjaya, sebab Hospital Berjaya amat dekat daripada Kelab Tasik Berjaya. Tak sampai dalam 3 atau 4 km je daripada Kelab Tasik Berjaya. So amat dekat. So seterusnya, jika sebarang cuaca atau keadaan air tasik yang tidak membolehkan cara dijalankan masa acara, mungkin dilanjutkan. So berbalik kepada yang saya cakap tadi, kat sini memang tak ada masalah lah sebenarnya kalau acara dilanjutkan. Contohnya pagi tu hujan, acara tak boleh nak dijalankan. Contohnya air, bila hujan mestilah air tak rata betul. So penonton pun tak boleh. So banyaklah dia punya consequence, dia punya akibat dia banyak lah. So memang kat kawasan ni memang dalam malam pun sesuai juga, sebab kawasan ni memang terang, dikelilingi oleh jambatan dekat Persilapan tu memang besar dan banyak lampu. So disuluh oleh pejabat Perdana Menteri kat tepi tu memang besar dan memang banyak sangat lampu. So memang cerah kawasan ni. Dekat tepi tu, dekat seberang tu pula, seberang Kelab Tasik Putrajaya tu, boleh nampak kan gambar kat tadi tu. Nampak ni gambar kat sini. Seberang dia ada Masjid Putra. Masjid Putra memang aktif, memang sangat cerah. Dan tepi ni ada penempatan, memang penempatan penduduk untuk orang yang duduk kat sini. So ini adalah maritim, bangunan maritim. So inilah Kelab Tasik Putrajaya di kat sini, warna putih ni. Memang tempatnya amat sesuai lah. Okay, so penonton dibenarkan berkumpul di lobi A dan B. So dekat dalam Kelab Tasik Putrajaya ni ada lobi yang amat besar, yang terbuka, nama dia lobi A dan B. Ruang Tasik Putrajaya jika sebarang cuaca buruk berlaku. So boleh berkumpul dalam ni. Kalau tak boleh, kalau time menonton tu hujan kan tiba-tiba, so diorang boleh masuk, boleh tengok dari dalam. So jika ciri-ciri jaket keselamatan tidak mencapai spesifikasi, peserta boleh menyewa alatan keselamatan daripada pengurusan Kelab Tasik Putrajaya, tetapi dikenakan charge. So kayak dan macam pendayung ke, semua kena bawa sendirilah. So kena bawa sendiri sebab mengikut spesifikasi dan kesesuaian diri. So kalau tak sampai juga dia punya spesifikasi dan ciri keselamatannya, benda tu, alatan-alatan ni semua boleh disewa dekat Kelab Tasik Putrajaya, sebab memang diorang ada. Memang diorang menyediakan untuk ni lah, alatan sukan air ni, memang diorang ada. Okey, seterusnya yang kita tambah adalah penambahannya permohonan tajaan bagi tajaan majlis. So kita orang nak cut cost kat sini. Macam mana kita nak cut cost dan macam mana nak tambahkan daya tarikan tu? So kita perlulah menjemput wakil rakyat, betul. Contohnya kita jemput Datuk Seri Utama Tengku Adenan bin Tengku Mansur, wakil rakyat daripada Putrajaya juga. So memang amat
kita kena ni lah jemput lah untuk nak dapat tajaan kan, untuk apa-apa ke dalam apa-apa segi tajaan, so dapat mengurangkan kita punya kos. So yang kedua, kita mintalah tajaan daripada syarikat apa-apalah. Kat sini kita nak syarikat Farm Fresh contohnya, supaya dapat lebih dari tarikan untuk menyertai. So orang nampak, so orang nak Farm Fresh kan, so boleh macam nanti sambil bersukan nanti kita boleh rasa Farm Fresh kat sana. So adalah dari tarikan tu. Okay, so itulah saja daripada saya, Muhammad Syami. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi